Cuma saya nak bawa kelainan sikit, di mana kita ambil ilmu daripada riwayat Ibn Hisham, yang saya ambil ilmu ini daripada salah seorang guru saya yang sudah tidak ada dengan kita, Allahyarham Datuk Abu Hasan Din Al-Hafiz. Saya ambil ilmu ini daripada beliau sendiri, masya-Allah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ala nahjihi wa jahada bi jihadil yamiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Ma'asyara muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah berikan pada kita ini. Maka dapatlah kita bersama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi. Dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kekuatan dalam diri kita untuk sama-sama kita meraihkan satu majlis yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilm. Mudah-mudahan kita diredai dan diberkati Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan, kita berada di dalam bulan Rajab, dan sudah pasti dalam bulan Rajab ini kita akan senantiasa diperingatkan dengan satu peristiwa besar yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa ini tidak pernah berlaku ke atas mana-mana makhluk, termasuk Nabi dan para Rasul Allah yang seramai ratusan ribu yang Allah utuskan ke atas dunia ini, melainkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, tuan-tuan, sebenarnya dia terjadi kerana nak menguji tahap keimanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana satu peristiwa yang tak dapat dicapai oleh akal manusia. Nabi naik langit ke penghujung langit, 7 langit Nabi tembus sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dan turun kembali ke dunia ini dalam 1/3 malam sahaja. Masya Allah. Langit yang ke-7. Nak sampai ke langit yang pertama sekalipun, tuan-tuan, Masya Allah tabarakallah, dia memakan masa yang begitu lama sekali. Ada didengarkan satu berita di mana Amerika sedang mencipta satu roket yang cukup laju, roket supersonik. Mereka cipta, Masya Allah tabarakallah, roket ini nak hantar pergi ke mana? Ke planet Marikh. Ke planet Marikh sahaja, Masya Allah.
Katanya roket ini Masya Allah tabarakallah lajunya teramat laju yang tidak pernah dicipta oleh sejarah manusia. Macam tu punya laju dia nak hantar pergi ke planet Marikh, Masya Allah. Dan dijangkakan roket ini akan sampai dekat planet Marikh paling awal dalam 6 bulan. 6 bulan akan sampai. Masya Allah tabarakallah. Dan di mana beradanya planet Marikh ini tuan-tuan, Masya Allah? Di langit yang keberapa? Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mulk yang selalu kita baca, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima sabiha, kan? Dan telah kami menghiasi langit-langit bawah ini dengan bintang-bintang yang kukuh. Langit-langit bawah ini baru nak ke langit pertama sahaja, Masya Allah tabarakallah. Itu pun supersonik lepas 6 bulan baru sampai. Ini kan langit yang ke-7, Masya Allah tabarakallah. Dalam 1/3 malam saja, Masya Allah. Kalau ikut akal logik, satu benda yang kita tak boleh nak mengaku, Masya Allah. Macam kalau saya katalah di rumah saya tanam pokok pisang, tapi tiba-tiba pokok pisang itu keluar pucuk ubi, Masya Allah. Kalau saya kata lagu tu, orang kata apa dekat saya? Mesti mereka kata saya gila. Tidak? Kesian Ustaz Syamugam gila dah, Masya Allah. Mana mungkin pokok pisang boleh keluar pucuk ubi? Tetapi dengan kuasa Allah boleh tak? Boleh. Dengan kuasa Allah serba boleh, Masya Allah. Sebab itulah peristiwa ini dia sebenarnya mencabar keimanan kita, Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah serba boleh, subhanallah. Baik. Mungkin tuan-tuan sepanjang hidup tuan-tuan sampai ke hari ini pernah dengar ceramah berkenaan Isra wal Mi'raj ini. Ataupun tuan-tuan lebih arif daripada saya. Saya dalam 15 tahun Islam ni, saya jadi penceramah pun dalam 6 tahun, Masya Allah tabarakallah. Mungkin tuan-tuan lebih arif daripada saya berkenaan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak bawa kelainan sikit, di mana kita ambil ilmu daripada riwayat Ibn Hisham. Yang saya ambil ilmu ini daripada salah seorang guru saya yang sudah tidak ada dengan kita, Allahyarham Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Saya ambil ilmu ini daripada beliau sendiri, Masya Allah tabarakallah. Di mana mengikut riwayat Ibn Hisham, peristiwa Isra dan juga Mi'raj, dua peristiwa yang berlaku ke atas Nabi pada masa yang sama, dia lebih memaparkan wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok peristiwa itu, nak kaitkan peristiwa itu dengan hukum alam ataupun hukum fiqh, baru kita faham sungguh-sungguh, Masya Allah. Dia bukan sekadar satu peristiwa yang berlaku untuk nak dapatkan perintah solat sahaja, bukan. Ya memang solat salah satu dia punya agenda, tetapi selain daripada itu, 1/3 malam takkan Nabi tak menonton ataupun Nabi tak tengok apa pun. Itu jadi persoalan. So daripada Isra sampai habisnya Mi'raj, dalam riwayat Ibn Hisham disebut bahawa Nabi dituntunkan atau dipaparkan dengan wanita lebih dalam peristiwa itu. Di awal-awal Isra Nabi nampak seorang wanita. Di pertengahan Mi'raj Nabi diperdengarkan dengan wanita, dan di akhir-akhir Mi'raj sebelum turun ke dunia pun seorang wanita juga, bukan seorang, berkenaan dengan wanita juga, Masya Allah tabarakallah. Baik, saya tak mau nak sembang pasal tahun itu adalah tahun kesedihan Nabi lah dan sebagainya. Malaikat Jibril alaihissalam diutuskan Allah, kan, bersama dengan malaikat Mikail, dadah Nabi dibelah. Itu semua cerita kita biasa dengar selalunya, lazimnya. Cuma kita nak bawa lain sikit, Masya Allah. Baik, bermulanya peristiwa Isra. Bila start saja peristiwa Isra itu,
Dalam Isra, perjalanan Isra itu Nabi dipanggil oleh seorang wanita. Wanitanya cukup cantik, cukup comel, Masya Allah, putih gebuk. Dia panggil nama Nabi saja, Muhammad. Nabi dalam Isra ni, Masya Allah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Ada seorang wanita panggil Nabi. Nabi kalih-kalih tengok wanita cukup cantik, cun gila, Masya Allah. Dia panggil Muhammad, Masya Allah. Nabi kalih-kalih tengok, perempuan ni. Maka Nabi tanya pada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapakah gerangan wanita ni duk panggil saya? Jibril tengok-tengok, buat dia jalan, sambung. Kali kedua dia panggil lagi, Muhammad, dia panggil. Nabi tengok wanita yang sama, Masya Allah. Jibril, dia panggil lagi, pasal apa? Jibril tengok-tengok, buat dia jalan, sambung. Mai kali ketiga pun dia panggil Muhammad, Masya Allah. Nabi kali-kali wanita yang sama. Kali yang ketiga dia panggil Nabi SAW. Maka Nabi tanya lagi pada Jibril, ya Jibril, siapakah gerangan wanita ni? Dah 3 kali dah dia panggil saya ni. Maka Jibril pandang dengan pandangan yang tajam. Hilanglah wanita tu, Masya Allah, tabarakallah. Lepas dia hilang, barulah malaikat Jibril habaqkan Nabi, ya Rasulullah, kalau kamu nak tahu siapakah gerangan wanita yang memanggil kamu tadi, dialah iblis laknatullah, kata Jibril alaihissalam. Kenapa? Jibril dia mengambil wajah ataupun bentuk tubuh wanita, seorang wanita yang cantik, dia nak menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, dia tak mau bagi jadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Pasal apa? Dia, tuan-tuan, kalau kita nak sembahyang kat masjid pun dia tak bagi. Ini kan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang tak pernah berlaku kepada mana-mana makhluk, termasuk Nabi dan juga Rasul. Cuma berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Takkan dia nak duduk diam, dia nak bagi Nabi pergi jumpa Allah? Akan sama sekali. Itu sebabnya dia mengambil bentuk tubuh wanita, Masya Allah, wanita yang cantik, cuba menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Nabi sikit pun tak tergoda. Macam saya tadi nak mai ceramah, Masya Allah. Dalam perjalanan ada seorang wanita cantik panggil saya, Ustaz Syah Syamugam, dia panggil saya. Pokok saya berhenti kah? Tak berhenti. Cua dah lah, cun gila. Saya yakin saya takkan berhenti. Walau secantik mana pun saya takkan berhenti. Kenapa? Karena isteri saya ikut bersama-sama dengan saya, Masya Allah. Kalau dia tak ikut, lainlah cerita. Saya telefon Ustaz, kuliah batal lah. Dia ikut, saya tak boleh buat apa. Nabi tak tergodah, Masya Allah, tabarakallah. Ani iblis ni, iblis dia cukup jahat. Dia sumpah dalam surah Al-Hijri ayat 39, saat dia dihambat, diusir daripada syurga. Wa qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Berkata, ya iblis, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku pasti akan jadikan maksiat nampak indah bagi penduduk dunia. Wa la ughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan sesatkan mereka semua. Ini sumpah iblis depan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia diusir daripada syurga. Maka beginilah keadaannya. Dia ambil bentuk tubuh wanita. Cuma dia jadi satu pertanyaan, Nabi pi Isra Mi'raj ini alam nyata ke alam roh? Orang tanya. Awal. Kan? Kalau alam roh, maka Nabi tak pi. Jasad Nabi ada dekat Mekah, roh Nabi yang pergi. Tidak, itu alam ghaib. Alam ghaib lah. Kalau alam nyata, Nabi pi seketul dengan tubuh badan Nabi, Masya Allah. Jadi macam mana kita nak tahu Nabi pi dengan dalam alam nyata ke ataupun alam ghaib? Maka kita tengok pada surah Al-Isra ayat yang pertama.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan Allah sebutkan dalam surah tu ayat pertama, Maha suci Allah yang menggerakkan hambanya Muhammad. Hambanya. Allah tak kata roh, Allah kata hamba. Maknanya Nabi pergi dalam alam yang nyata. Masya-Allah. Baik. Kalau Nabi pergi dalam alam yang nyata, mana mungkin Nabi boleh lihat iblis? Betul tak? Pasal apa? Kerana mereka ni, iblis, syaitan, jin, ifrit ini, mereka alam lain, kita alam lain. Allah dah cipta macam tu dah. Mereka dalam alam ghaib, kita dalam alam nyata. Maknanya mereka boleh melihat kita, tapi kita tak boleh lihat mereka. Ini adalah peraturan dunia. Kita tak boleh tengok mereka, tapi mereka boleh melihat kita. Jadi bagaimana Nabi melihat mereka? Masya Allah, tabarakallah. Baik, ada dua keadaan ulama tauhid kata. Ulama tauhid kata ada dua keadaan di mana kita boleh melihat mereka. Boleh melihat siapa? Iblis, syaitan, jin dan sebagainya. Apa keadaannya? Sama ada dia datang ke alam kita atau kita pergi ke alam dia. Ini saja. Sama ada dia datang ke alam kita atau kita pergi ke alam dia, kita boleh lihat dia. Dalam konteks Isra ini, dia datang ke alam kita. Bolehkah dia datang ke alam kita mengambil bentuk tubuh manusia atau wanita cantik? Boleh. Kerana mereka tidak dijadikan dengan jisim. Mereka boleh ambil bentuk tubuh manusia, mereka boleh ambil bentuk tubuh binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Di mana-mana dia boleh pergi. Dalam masjid ini ada tak? Mana nak tahu duk ujung-ujung kau? Duk kata pasal aku ni dia tak. Mana tahu, wallahualam tak tahu kan? Masya-Allah, tabarakallah. Baik, itu satu keadaan dia mai kat alam kita. Macam mana kita pula pergi ke alam dia? Macam mana kita pergi ke alam dia? Keadaan yang kedua tu, kita lompat pergi ke dah. Kata ulama tauhid, mereka pinjam tubuh badan kita untuk melihat alam mereka. Ini salah satu kaedah. Maknanya apa dia? Dia sedang berada di dalam tubuh badan kita dan meminjam mata kita untuk melihat alam dia. Ini ke alam cara yang kedua. Ni yang saya mengaji lah, wallahualam. Sebab tu kadang-kadang orang kata, Ustaz, saya hari tu nak mai ambil wudu Ustaz, saya tengok ada satu lembaga hitam Ustaz. Tu dia. Cuba cek betul-betul koko dia tengok saya ke apa kan? Ataupun masa dia tidur, waktu dia tidur dia kata, Ustaz, mai tengok selalu satu lembaga Ustaz, hitam, rambut panjang Ustaz, di mana pun dia ada Ustaz. Kalau dia kata dia nampak lembaga, maka dia kena pergi berubat cepat-cepat kerana benda tu ada di dalam badan dia. Masya Allah. Benda ni saya rujuk dengan seorang sahabat yang memang mengaji dalam bab ini. Dia balik daripada Mesir. Saya tanya, betul ke lagu ni? Dia kata betul. So ini dalam dua keadaan lah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu wanita yang pertama Nabi nampak. Baik, sampai di mana Masjidil Aqsa, Nabi ikat buraknya, Nabi salat, Masya Allah. Nabi dipersembahkan dengan susulah, aralah, madulah. Nabi pilih susulah. Cerita tu semua kita mangli dah, kita dengar dah. Cuma kita tengok Isra pula, bermulanya perjalanan yang suci, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra habis dah dekat Masjidil Aqsa. Sekarang bermula Mi'raj pula, Masya Allah. Nabi terbang, Masya Allah. Nabi dibawa oleh burak, Masya Allah. Tembus 7 langit. Setiap satu langit dipertontonkan dengan para rasul-rasul terdahulu. Masya Allah, tabarakallah. Cerita tu pun kita tahu dah, Masya Allah. Cuma kadang-kala ada riwayat-riwayat palsu yang diselitkan dalam tu yang kita tak mau nak dengar lah. Macam contoh, Nabi nampak wanita bongkok 3.
Itu bukan riwayat sahih, itu palsu. Saya pun dah kalapiak lagu mana pun tak tahu macam mana dia ni, bongkok 3 saya pun tak tahu, bongkok lah, bongkok 3 lagu mana, kan? Masya Allah. Lepas tu Nabi nampaklah kononnya ada satu kaum duk menuai, menuai dia tumbuh lagi, menuai dia tumbuh lagi lah. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua bukannya riwayat-riwayat yang benar. Kalau macam tu tak ada satu riwayat punkah Nabi tengok apa yang Nabi tengok di dalam apa waktu Nabi melintasi menembusi langit-langit. Ada 1-2. Macam kita dengar apa dia, Nabi nampak muka manusia dibaling dengan batu, berkecai wajah dia. Lepas tu sambung balik, baling lagi batu, berkecai, sambung balik. Yang ni riwayat sahih, tapi bukan di Isra Mi'raj Nabi nampak. Nabi nampak kat mana? Mimpi Nabi. Yang ni mimpi Nabi. Hadis riwayat Bukhari, Jundub bin Samurah, dia riwayatkan hadis ini. Nabi bermimpi pergi ke alam barzah. Mimpi-mimpi para nabi, para anbiya, semua tu adalah mimpi-mimpi benar. Kita mimpi tak nak. Tapi kalau Nabi mimpi, betul. Apa Nabi mimpi? Nabi mimpi Nabi sampai dekat alam barzah. Nabi dibawa pergi ke alam barzah oleh malaikat Jibril alaihissalam, ditemani dengan malaikat Mikail alaihissalam. Di situ Nabi nampak wajah manusia dibaling dengan batu, kecai, sambung balik, baling batu, kecai, sambung balik. Itu di alam barzah. Apalagi riwayat sahih yang Nabi nampak di dalam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, tembaga, kuku tembaga cakar-cakar sampai keluar dia punya kulit apa dengan isi. Itu sahih. Itu memang Nabi nampak di Mi'rajnya. Yang lain saya tak berani kata sahih. Tuan-tuan boleh rujuk pada pakar-pakar hadis sekalipun, banyak diceritakan riwayat-riwayat palsu. Masya Allah. Baik, itu satu ni. Nabi sampai dekat langit yang ke-7, tiba-tiba Nabi tercium bau wangi yang sangat-sangat wangi, mengalahkan haruman kasturi. Masya Allah, tabarakallah. Riwayat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata betul, ada yang kata tak betul. Masya Allah. Tak apa, kita ambil pada yang betulnya lah. Masya Allah. Sebab dia khilaf. Khilaf kalau tak ada masalah. Cuma jangan palsu saja. Dia ada khilaf saja. Bila Nabi cium bau yang teramat wangi, maka Nabi tanya pada malaikat Jibril, daripada mana datangnya wangi ini teramat-amat wangi? Maka malaikat Jibril kata, wangian ini keluar daripada kuburan seorang wanita. Kebetulan kubur wanita itu ada di Mesir, tapi wanginya tembus langit yang ke-7 sampai ke syurga. Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya wanita itu. Pasal apa? Dia mengorbankan diri dia, termasuk 3 orang anaknya, di tangan Fir'aun laknatullah, kerana mempertahankan akidah Islam dia. Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya wanita itu. Siapa wanita itu? Kita biasa dengar kan cerita dia apa? Siapa dia? Masyita ke apa tak? Kan? Masyita kan? Baik. Siapa dia Masyita tu? Siapa dia Masyita tu, tuan-tuan? Kalau nak tahu siapa itu Masyita, dialah bekas YB baling. Kenal tak bekas YB baling? Dulu-dulu punya YB seorang yang pakai pipi merah cantik-cantik tu kan, Masya Allah. Dr. Masyita. Dia adalah Masyita. Kan? Hak ni nama dia bukan Masyita, tapi kita banyak dengar cerita dia Masyita. Kan? Apa nama dia yang sebenarnya? Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, nama dia tak pernah dicerita dalam mana-mana kitab. Nama wanita itu tidak pernah diceritakan dalam mana-mana kitab. Cuma dia dikenali sebagai Mishtah. Mim Shin Tah, Mishtah. Apa maksud Mishtah? Sikat rambut. Dan apakah pekerjaan apa dia ni wanita ni? Dia tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Maka dia dikenali sebagai Masyita binti Fir'aun, tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun.
Orang kita bagi nama Durih, masya-Allah. Jadi kalau makhluk-makhluk ada nama Masyita, ketahuilah itulah nama, maksudnya tukang sikat rambut, masya-Allah. Apa kerja Masyita ni? Tukang sikat rambut. Baik, Masyita ni sebenarnya dia kuat melata. Dia melata. Satu hari dia duduk tengah sikat rambut anak perempuan Fir'aun, sikatnya itu terjatuh. Bila terjatuh dia melata. Apa dia kata? Bismillah wa khabatil Fir'aun. Maksudnya dengan nama Allah celakalah Fir'aun, dia kata. Dengan nama Allah celakalah Fir'aun, kata dia, masya-Allah. Anak dia dengarlah, hang kata apa? Celaka pak aku. Dia pergi komplain dekat Fir'aun. Maka Fir'aun pun panggil, ya Masyita inggewa. Lagu ni kah? Fir'aun panggil. Masyita pun pergi menghadap dia. Dia tanya, apa kamu kata ya Masyita? Bismillah, dengan nama Allah. Siapa Allah? Fir'aun tanya. Maka jawab Masyita, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu, Allah Tuhan alam semesta ni. Oh, balik kata. Masyita pun balik. Keesokan dia panggil, mai menghadap sekali lagi. Masyita, mai. Kali ini apa dia buat? Dia tangkap anak-anak Masyita 3 orang itu. Di bawahnya sedang dididik minyak yang teramat-amat panas. Hang mengaku aku Tuhan hang, aku lepai anak kamu ni. Masyita tetap tak mengaku dia Tuhan. Dia Tuhan, dia Tuhan, dia tetap Allah. Akhirnya anak itu dihumban ke dalam minyak panas itu. Hancur anak dia kepanasan. Anak yang kedua nasib yang sama. Yang ketiga baby baru berapa bulan saja. Tapi dengan izin Allah subhanallah, baby itu boleh bercakap. Mo, jangan sesekali mengaku dia Tuhan kita. Tuhan kita tetap Allah. Bayi itu pun dibuang dan akhirnya Masyita pun dihumban ke dalam minyak panas. Mati satu keluarga mempertahankan akidah mereka. Subhanallah. Itulah Allah iktiraf pengorbanan Masyitah ni, tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun ini, di mana kuburnya ada di Mesir, wanginya sampai ke langit yang ke-7, sampai ke syurga, wangi yang mengalahkan wangian kasturi. Wanita yang kedua, Nabi nampak pertengahan wanita. Baik, sampailah pada urusan dunia. Bila Nabi bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi diperintahkan, diberi anugerah, yakni solat 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermulanya syariat solat di sana, di Sidratul Quddus. Sebab tu kata ulama, bila kita datang sembahyang, bila berada di atas saf ini, bermakna kita tidak ada di atas dunia, kita berada di Sidratul Quddus, kerana perintah solat datang daripada sana. Masya Allah, tabarakallah. Baik, satu benda kita tengok, kenapa Allah bagi 50 waktu solat? 50 waktu solat. Tuan-tuan cuba fikir, Allah bagi kita akal, kita fikir tengok. 50 waktu solat tu boleh tak kita buat? Kalau sehari ada 24 jam, sejam sekali kita semayang, baru dapat 24 waktu. Kalau setengah jam sekali kita semayang, kita dapat 48 waktu. Ini 50 waktu. Maknanya 20 minit sekali, 20 minit sekali kena semayang, baru dapat 50 waktu. Berak tang mana, kencing tang mana. Tidak kan? Maknanya 50 waktu tu kita tak boleh solat. Tapi kenapa Allah bagi? Takkan Allah tak tahu? Allah tahu. Tapi kenapa Allah bagi? Kenapa Allah bagi? Sebab, salah satu sebab, Allah nak habaq kat kita bahawasanya Allah Maha Sayang, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah nak dengar rintihan hamba-hambanya sebenarnya. Apa saja yang kita nak, apa saja masalahnya, cerita pada Allah, bukan cerita pada kawan.
cerita pada Allah. Allah nak dengar rintihan manusia sebenarnya. Cuma kita yang sebenarnya tak mau cerita, tak ada masa. Ustaz minta benda yang sama boleh kau? Minta Nabi buat lagu mana? Sekali naik 5 waktu turun, sekali lagi naik 5 waktu turun. Nabi minta apa? Minta benda yang sama. Ya Allah, turunkan waktu solat. Allah bagi tak? Bagi. Jadi Allah nak dengar rintihan kita, cerita pergi kat Allah. Nak apa? Tanya. Walau berulang-ulang benda yang sama, Allah tak jemu. Saya duk minta, ya Allah cerahkanlah wajah aku ni, ya Allah. Mana nak tahu nanti main ceramah putih melepah. Benda yang sama tak nak salah. Aduh, Masya Allah. Baik, Nabi dapat saja perintah solat 50 waktu. Apa Nabi buat? Nabi terus nak turun. Nabi punya seronok, punya syok bila dapat 50 waktu solat. Nak mai habaq dekat umat dia, aku dapat solat hadiah daripada Allah, solat 50 waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi turun. Dalam surah Najm Allah sebut ma kazzabal fuadul mara. Ayat ini seolah-olah menceritakan kepada kita Allah tak bagi Nabi balik. Allah tak bagi Nabi balik. Tuan-tuan cuba fikir tengok. Kalaulah hari itu Allah tak hantar Nabi balik ke dunia, Islam dah kita hari ni. Islam dah kita hari ni. Ni Nabi dah sampai Sidratul Muntaha dah, Masya Allah. Tak perlu turun balik dah. Andai kata kalau Allah bagi tahu kat Nabi Muhammad, tak usah turun, duduk sini terus. Peduli apa dengan umat manusia ni? Oh, habis kita semua ni bukan Islam orang ni. Pasal apa Allah bagi Nabi turun? Satu doa Nabi yang Nabi baca di Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kaum aku ini, sesungguhnya mereka tak mengerti, mereka tak tahu apa yang mereka buat. Inilah yang puncak Allah hantar Nabi balik. Kalau hari itu Allah tak hantar Nabi balik, hari ini kita tak Islam, Masya Allah. Baik, bila Allah Subhanahu wa taala tengok Nabi berada di situ, Masya Allah, Allah pun tak bagi Nabi balik. Allah buat apa? Allah suruh malaikat bawa Nabi pergi ziarah-ziarah. Pergi mana? Syurga, Jannatul Ma'wa. Kerana Jannatul Ma'wa ni dengan Sidratul Muntaha ni dia dekat. Oh, Nabi pergi tengok syurga, subhanallah, tak ada kata-kata yang indah nak amat macam mana cantik syurga. Lepas tengok syurga, Nabi dibawa pergi tinjau keadaan neraka. Bukan masuk neraka, tetapi tinjau keadaan neraka. Bila Nabi pergi tinjau keadaan neraka, terkejutnya Nabi kerana tengok ramainya manusia di dalam neraka, tetapi majoritinya adalah di kalangan wanita. Masya Allah, tabarakallah. Majoritinya di kalangan ahli neraka ialah wanita. Maknanya awal-awal seorang wanita Nabi tengok, di pertengahan Mi'raj Nabi diperdengarkan dengan seorang wanita, maka di hujung-hujung Mi'raj pun sebelum turun ke dunia Nabi nampak juga wanita. Maka inilah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang memaparkan banyaknya wanita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis-habis Nabi turun ke dunia. Nabi pergi cerita dekat kawan-kawannya, para sahabatnya. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang langsung tak percaya. Yang ragu-ragu, yang tak percaya, semuanya murtad, keluar daripada Islam. Tuan-tuan, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini berlaku di mana? Di Mekah, bukan di Madinah. Waktu Nabi berdakwah di Mekah, kuasa masih di bawah tangan orang kafir. Betul tak? Islam belum pun berkembang waktu itu. Berapa orang saja Islam waktu itu? Nampak tak macam mana tercabarnya keadaan Nabi waktu itu? Kalau Madinah lain cerita. Madinah Islam ramai, negara Islam. Waktu itu berlaku Isra Mi'raj, tak ada masalah. Tapi Isra Mi'raj berlaku waktu Nabi berada di Mekah. Maknanya waktu itu Islam belum lagi pun berkembang lagi. Masya Allah. Cabaran dah untuk Nabi, sangat-sangat besar punya cabaran. Ramai tak percaya. Yang percaya antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar?
Kalau Nabi kata dia pergi lebih daripada itu pun nescaya aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Atau Nabi kata, ya Abu Bakar, anta as-siddiq. Itulah dia dapat gelaran as-siddiq. Oh, hebat dah as-siddiq ini. Hebat. Pasal apa? Kebanyakan sahabat-sahabat Nabi kita panggil dengan macam mana? Dengan nama bapa mereka. Betul tak? Ali bin Abi Talib, Umar bin Al-Khattab, apa lagi, Uthman bin Affan, Anas bin Malik, Abu Bakar bin apa kita pernah panggil tak? Kita sebut saja Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Apa nama bapa dia? Abu Quhafa. Tapi nama ayah tak disebut kerana besarnya gelaran As-Siddiq ini. Dia ni As-Siddiq ini dia bawa sikit saja daripada Nabi. Sebab tu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 68 kan 69 yang selalu imam baca dalam doa, wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Masyaallah. Wan nabiyyin was-siddiqin. Siddiq ini bawa sikit daripada Nabi. Masya-Allah tabarakallah. Tu hebat Sayyidina Abu Bakar. So habislah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini. Dalam satu riwayat, tiba-tiba Nabi minta himpunkan semua wanita yang berada di Mekah. Nabi nak buat satu tazkirah dengan semua wanita yang ada di kota Mekah tu. Maka dibawalah semua wanita duduk di depan Nabi. Nabi pun mulakan tazkirahnya dengan Nabi sebut, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tak sadaqna, tak sadaqna, tak sadaqna, sedekahlah kamu, sedekahlah kamu, sedekahlah kamu. Fa inni araituhunna aksara ahli nar, sesungguhnya aku nampak kamu paling banyak di dalam neraka. Tiba-tiba bangun seorang wanita tanya, malana ya Rasulullah, kenapa kami paling banyak ya Rasulullah? Masya-Allah, selama ini maklum biasa dengar kan, wanita paling ramai di neraka. Apa punca wanita ramai dalam neraka biasa tengok ada? Pernah dengar tak? Tak pernah. Baik, saya cerita. Apa punca wanita paling ramai di dalam neraka? Kata Nabi, dua sebab. Dua sebab. Wanita ramai masuk neraka pasal dua sebab ni. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, taksunal lak. Maksudnya apa dia? Taksub kepada lak. Apa tu lak? Lak ini dia suka menyumpah, suka mengadakan cerita, banyak mengumpat. Banyak mengumpat. Siapa dia? Wanita. Ai ustaz, bukan wanita saja, lelaki pun mengumpat juga. Ya betul, lelaki punya mengumpat taklah serius macam wanita yang mengumpat. Tidak. Tak percaya pergi kenduri, tengok kenduri kahwin. Dia pergi kenduri kahwin, dia ambil dua pinggan nasi, dia balat. Lepas tu dia duduk satu kerusi, dia cari member dia. Timah, Beda, Siti. Hai, hampa tiga ni, mai, dia panggil. Bila kawan dia bumpi, dia tanya apa? Baju hampa cantik betul. Hampa jahit kah beli? Jahit. Berapa upah dia? 250. Ish, murahnya. What? Aku 350. Tu dia, padahal RM35 belikan Long One aja. Kan, masya-Allah. Lepas tu dia tanya apa lagi? Hampa makan dah belum? Makan dah. Ya Allah, hak daging masa hitam tu depa masak macam mana pun tak tahulah. Mentah nak telan pun tak boleh. Padahal dua pinggan dia telan dah, masya-Allah. Lepas tu dia tanya apa lagi? Hampa tengok dah tadi pengantin perempuan depa bawa mai. Tengok, ish, cantik, tidak? Cantik, putih macam mak dia, kan? Lepas tu dia tanya apa lagi? Hampa tengok dah maple tadi. Ada. Hampa tengok dah maple tadi. Tengok. Ya Allah, mana depa pi cari hitam? Hitam tu apa? Mak lazim harfi mukhaffaf. Masya-Allah tabarakallah. Aku ingat Ustaz Syamugam yang menikah pula dah. Hitam semua aku kah? Lepas tu dia tambah lagi. Ini tak sunat lak ni, dia tambah lagi. Dia tambah apa? Akulah masa makan tadi, orang sebelah cerita. Depa kata, maple bawa kereta kena apa? Kena tahan dengan JPJ.
Pasal apa? Mereka kata cermin hitam, cermin kena tinted. Rupa-rupanya cermin tak kena tinted, kulit mapeleh tu pula ada. Kena tahan dengan JPJ. Oh, PJ pun tak lului. Kulit serupa macam tinted 100%. Ada ni. Inilah cerita dia. Tak sunat lap. Itu kita tolak tepi. Yang kedua, ni yang kita nak tengok. Apa dia? Nabi kata apa dia? Sebab kedua wanita masuk neraka pasal apa? Wa takfurnal bi'asyik. Maksud dia apa dia? Mengingkari kebaikan suami. Punca wanita masuk neraka hari ini pasal apa kata Nabi? Kerana mengingkari kebaikan suami. Ustaz, apa yang saya ingkar dengan suami saya? Kami mai semayang pun sama-sama. Kereta ada tapi kami tak nak bawa kereta. Duk motor saya dakap suami saya. Nyamuk pun tak boleh lalu. Apa dosa saya? Baik. Ulama kata, bila isteri pergi kerja, suami pun pergi kerja, masing-masing bekerja, masing-masing cari rezeki. Baik. Suami balik kerja 4:30 petang. Isteri balik kerja 7:30 petang. 7:30 malam lah. Siapa balik dulu? Suami kan? Isteri mai masuk saja, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab tu ulama kata, di tempat kerja isteri itu kadang dia dosa dia tak banyak, atau dia tak ada dosa, tapi bila dia masuk saja ke dalam rumah, malaikat tak berhenti-henti tulis dosa dia. Pasal apa? Dia masuk 7:30 malam, suami tanya, "Yang baru balik ke?" "Baru balik bang, jalan jam bang, daripada buat apa tak tahu atas jalan. Dah lah kereta, aircon pun tak ada, serupa duduk dalam oven, panas sungguh. Sat, saya nak pergi mandi." "Oh, suami kita, sat, alang-alang ang sudah balik, buatlah kopi secawan." Suami kata apa? "Buat kopi secawan." Isteri cakap apa? "Baik bang, sekarang saya buat. Abang nak minum kopi apa?" Betul ke dia tanya lagu tu? Mana ada. Tidak. Apa dia kata? "Agak-agak lah bang, oi. Saya pun kerja, abang pun kerja. Sama-sama kerja, sama-sama cari rezeki. Abang balik 4:30, saya balik 7:30. Nayalah semua saya buat. Abang dah balik awal, abang buatlah sendiri, bukan susah manapun." Ada. Tu yang pandai ada dalam flash. Serbuk kopi ada, gula pun ada. Buat bancu minum ajalah, susah apa, sendiri-sendirilah. Tu dia. Ada malaikat tulis, suami minta kopi secawan, dia pandai-pandai pergi suruh buat sendiri. Kena, Masya Allah. Itu sebabnya Nabi kata tak sadakna. Cuma orang perempuan tanya, "Ustaz, apakah dosa saya yang sebenarnya kepada suami saya?" Baik, bagus soalan dia. Apakah dosa saya yang sebenarnya kepada suami saya? Baik. Apakah tanggungjawab seorang isteri terhadap suaminya? Ni yang saya kata kita nak kait dengan hukum fiqh. Apakah tanggungjawab seorang isteri terhadap suaminya? Jumhur ulama fiqh kata dua saja. Apa dia? Taat pada suami, hormat pada suami. Dua benda ni aja. Taat pada suami, hormat pada suami. Dua benda ni saja. Tapi kenapa masuk neraka? Dua saja. Taat, hormat saja. Kenapa masuk neraka? Baik. Bila sebut taat, ibu-ibu faham dah taat ni apa dia? Selama ni dengar taat pada suami. Taat dari segi apa? Apa dia taat? Apa dia taat? Taat lagu mana? Baik. Taat ini ada 3 jenis kata ulama. Tulis, balik pergi tengok. Masya Allah. Kita ada berdosa, ada tak berdosa. Taat ada 3 benda kata ulama. Apa dia? Yang pertama, buat apa sahaja suami suruh buat selagi suruhan itu tak ke arah maksiat. Faham dah? Itu taat yang pertama. Buat apa sahaja suami suruh buat selagi suruhan itu tak ke arah maksiat. Kalau dia suruh maksiat, tak ada taat kepada dia. Ni dia suruh buat apa? Dia kata, "Yang tolong garu belakang Zat." Dia suruh garu belakang.
Bini jawab lagu mana? Apa? Nak garu belakang, abang tonyo dekat dinding tu lagi bagus. Masya-Allah, tu dia malaikat tulis. Suami suruh garu belakang, dia suruh tonyok kat dinding, kena. Masya-Allah. Kadang time-time cuti suami mai. Time-time cuti suami mai. Saya tak apa. Teringinlah nak makan gulai ikan temenung. Syekh. Suami abang apa dia? Teringin nak makan gulai temenung. Bini buka peti, tengok ada daging korban. Ish, ku tak masak lagi daging korban ini. Dia pun ambil, dia buat sup daging. Suami minta apa? Gulai ikan temenung, dia pergi masak sup daging. Malaikat tulis. Suami minta apa? Gulai ikan temenung, dia pandai-pandai pergi masak sup daging. Kena lagi, masya-Allah. Ini taat yang pertama. Buat apa saja suami suruh buat selagi suruhan itu tak perkara maksiat. Yang kedua apa dia? Taat yang kedua apa dia? Taat yang kedua, jangan sesekali buat sesuatu perkara yang suami tak suka atau suami tak redha, jangan buat. Hatta orang yang suami tak suka, jangan bagi dia pijak hamparan rumah kita. Halaman rumah pun jangan bagi dia pijak. Kalau adik kandung saya, suami saya tak suka, ya termasuk dia juga. Suami tak suka, jangan buat. Suami tak redha, jangan buat benda tu. Itu taat yang kedua. Manakala taat yang ketiga ni apa dia? Tunaikan bila dia minta. Tunaikan bila dia minta. Dia minta apa? Faham-fahamlah. Kadang dia mai dengar kuliah Ustaz Syamugam. Habis kuliah depa bawa dia pergi makan tom yam. Dia pun pergi minum kopi abang misai, masya-Allah. Balik rumah serupa ayam patah kepah satu. Masuk dalam bilik panggil bini. Yang bini jawab. Yang apa? Tu dia malaikat tulis. Yang apa? Mailah. Nak mai mana? Nak mai mana? Malaikat tulis. Masuklah dalam bilik. Nak masuk dalam bilik, buat apa orang tua tak sedar diri dengan cucu-cucu dah ada pula, ada malaikat tulis. Nak mai masuk bilik buat apa? Orang tua tak sedar diri dengan cucu-cucu ada, semua malaikat tulis, masya-Allah. Tu taat. 3 jenis taat. Yang kedua apa dia? Hormat pada suami. Betul tak? Hormat pada suami ini ada 2 jenis hormat. Saya cepat-cepatkan, masa pun tak ada ni dah kan. Saya cepatkan. Hormat pada suami ada 2 jenis. Apa dia? Hormat dari segi perkataan, hormat dari segi perbuatan. Hormat dari segi perkataan, hormat dari segi perbuatan. Hormat dari segi perkataan ada 3. Apa dia? Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa kata ulama. Kita bagi gelaran pada suami kita. Kalau perut buncit, kita panggil Abang Bon. Kalau perut boroi, kita panggil Abang Roy. Macam saya, Pak Tam. Semua malaikat tulis. Abang Bon, Abang Roy, Pak Tam. Suamiku Sotong, Doraemon. Semua dia tulis habis, masya-Allah. Tak ada seorang isteri Nabi yang panggil Nabi dengan nama Nabi. Abang Mat. Biasa ada isteri Nabi panggil Abang Mat? Tak ada. Pasal apa? Mereka bukan orang Melayu. Kan? Dia panggil ya Habibi, ya Rasulullah, ya Nabi. Masya-Allah. Itu gaya bahasa. Hormat dari segi perkataan yang pertama, gaya bahasa. Hormat dari segi perkataan yang kedua apa dia? Nada suara. Nada suara. Jangan sesekali tinggikan suara kita terhadap suami kita. Ini kena jaga. Saya duduk satu kampung dulu, malung tu jerkah suami dia, bukan 10 kampung 10 rumah dengar, 10 kampung boleh dengar. Abang putih elektrik rumah saya, masya-Allah. Sampai lagu tu dia jerkah, masya-Allah. Jadi pastikan jangan sesekali tinggikan suara dengan suami. Hormat dari segi perkataan yang ketiga apa dia? Jumlah perkataan. Jumlah perkataan. Kadang suami cakap 4, isteri jawab 40. Ada? Ada.
Biasa jadi tak? Confirm biasa jadi. Apa dia? Suami kata, yang buat secawan kopi, 4 patah perkataan saja. Yang buat secawan kopi. Bini jawab lagu mana? Dia sambil bancuh kopi, dia membebel habis. Aku juga buat kopi, aku juga masak, aku juga basuh pinggan. Dia duk tengok TV, geram aku ni kepala dia lah, pak 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 pak, dia bagi. Masya Allah, malaikat tulis habis semua. Suami minta kopi secawan, dia membebel habis. Masya Allah. Ini hormat dari segi perkataan 3. Manakala hormat dari segi perbuatan macam mana? Hormat dari segi perbuatan, macam contoh suami kata, yang tolong bagi bantal tu Ustaz, abang nak bantal. No, dia baling. Masya Allah. Bantal mai kena muka suami dia, sarung bantal terlucut kena muka bapak mertua dia. Masya Allah. Malaikat tulis habis. Masya Allah. Sebab tu Nabi kata, tak sadaqna, tak sadaqna, tak sadaqna. Sedekahlah kamu, sedekahlah kamu, sedekahlah kamu. Pasal apa Nabi suruh sedekah? Siapa Nabi suruh sedekah? Nabi tak amak. Tapi ulama kata, yang Nabi suruh sedekah ni mungkin dosa-dosa kita terhadap isteri kita, dosa-dosa kita terhadap suami kita diampunkan oleh Allah dengan sedekah kita tu. Itu the power of sedekah. Ataupun kata ulama, sedekah kita ni akan menjadi penghalang untuk kita daripada kita terus menerus melakukan dosa. Jadi apa yang perlu kita buat? Masya Allah, ayah-ayah, Masya Allah, selitkan nama-nama isteri kita dalam doa kita. Doalah pada Allah Subhanahu wa taala saban hari dalam setiap solat kita, ya Allah, ampunilah isteri aku. Tuan-tuan, insan yang bernama isteri ini adalah satu anugerah yang terindah Allah bagi dalam hidup kita. Cuba bayang tengok hidup kita, compare hidup kita zaman bujang dengan zaman lepas ada isteri macam mana. Zaman bujang confirm kita makan Maggi saja, betul tak? Makan Maggi sumbat bawa katil, makan Maggi sumbat bawa katil, makan Maggi sumbat bawa katil. Pipi masak tengok, pinggan tak ada, tengok semua ada bawa katil. Baju seluar basuh bila? Seminggu sekali baru basuh. Tapi dengan adanya seorang insan yang bernama isteri, balik haja makan sudah ada atas meja. Abang nak mandi dulu kan, nak makan dulu. Subhanallah. Bangun pagi, baju kerja sudah siap, iron dah, siap dengan tulang-tulang. Masya Allah. Kan? Senang tak hidup? Senang. Itulah Masya Allah. Doa pada Allah, minta Allah ampunkan dosa-dosa mereka, maafilah mereka saban hari. Masya Allah. Dan ibu-ibu senantiasalah minta maaf, minta ampun pada suami. Jangan tunggu sampai hari raya baru nak minta ampun. Pasal apa? Ya, time pagi raya mai salam, ampunkan segala dosa-dosa dan salah silap saya, halalkan segala makan minum tak payah. Kita pun tak ada apa, abang ampunkan semua. Suami pi sembayang raya balik mai, bini hidang rendang dengan ketupat. Suami makan rendang dengan ketupat, pinggan tinggal atas meja. Bini mai tengok apa lagi. Ni apa perangai macam budak-budak makan tinggal pinggan atas meja pula ada. Baru tadi minta ampun. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Subhanallah. Jadi inilah tuan-tuan, Masya Allah, serba sedikit intipati yang kita boleh dapat daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang banyak mengajar kepada kita arti satu keluarga yang bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sayangilah antara satu sama lain suami isteri. Masya Allah, tabarakallah. Kita pergi ke syurga bersama-sama dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Banyak ni saja saya dapat kongsi. Saya tak boleh buka buku yang saya bawa sebab kalau nak cerita Isra Mi'raj ini 2 jam tak habis lagi. Masya Allah. Jadi saya pendek-pendekkan cerita kerana kita masih dalam keadaan PKPB, kena berjaga-jaga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi cukuplah sekadar itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. InsyaAllah moga-moga Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita antara hambanya yang terbaik. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya. Keluarnya daripada masjid ini
Mudah-mudahan Allah ampunkan ke semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Azza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله منكم.